اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkanlah ya Allah ingin berkongsi ya Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali Bibi nak mohon maaf sebab lewat online, lewat on live sebab cakap pukul 9.30 kan. First nak settlekan si kecil tu supaya tak bising kat sini kan. Bila Bibi nak sharing ilmu, Bibi tak nak ada bising-bising lah, macam ada gangguan yang boleh buat Bibi macam lari fokus lah. Kalau boleh Bibi nak fokus lah sampaikan ilmu insyaAllah. Kalau boleh kepada sahabat yang join live Bibi malam ni, share-sharekan supaya ramai yang akan dapat ilmu ni sama. Ni kira Bibi infak ilmu lah, bukannya charge ke apa semua kan, secara percuma insyaAllah. Semoga menjadi asbab kebaikan lah dan hidayah insyaAllah. Okay, tajuk hari ni, kenapa rezeki tertahan? Hai Kak Syida. Masya Allah. Hai Kak Syida. Dah okey tak Kak Syida? Suara Bibi clear tak? Masya Allah. Okay. Kenapa rezeki kita tertahan? So sebenarnya ada banyak point yang Bibi nak share malam ni. Yang pertama, ialah kita nak tahu bab rezeki tu kan, terlalu kalau sekarang ni kan macam time pandemik ni kan, kenapa ada masalah rezeki kita tu kan, macam ada je benda yang tak kena, kadang ada je ujian-ujian yang memeritkan kan, ada je benda yang macam kalau kita buat tu orang lain buat jadi, kita buat tak jadi, tertahan rezeki tu. Okey, Bibi terus kepada point lah, point apa yang Bibi nak sampaikan supaya, sebab banyak banyak Bibi nak sampaikan ni. Bibi dah listkan dah ni supaya Bibi tak terceceh, semuanya dalam bentuk point form lah, dalam bentuk point form. So insyaAllah Bibi cuba sampaikan semua sekali dalam malam ni supaya semua clear. Hai Siti Latifah, terima kasih join live malam ni. Semoga menjadi asbab kebaikan insyaAllah. So sahabat-sahabat yang dah join, yang sedang join live Bibi ni, mohon sharekan kepada sahabat-sahabat lain kan, panjangkan supaya ramai yang dapat manfaat daripada sharing Bibi malam ni. Sebab benda ni Bibi rasa macam, okay, sebelum ni Bibi rasa macam nak share pasal sihir, pengalaman Bibi di sihir, sebab sekarang ni pun ada banyak kes-kes kena sihir juga. So Bibi rasa macam baik Bibi share kenapa rezeki kita tahan dulu, lepas tu barulah Bibi akan share bab kenapa, orang kata apa, kenapa disihir, sihir tu pula, pasal sihir pula. Okay, terima kasih Mia. Alhamdulillah, suara jelas. So yang point pertama kenapa rezeki kita tertahan tu ialah sebab kita tak jaga hubungan kita dengan keramat hidup. Ni antaranya lah. Hai Habibah Habib Manjil, comel namanya tu. Masya Allah. Hai, insyaAllah. So kita tak jaga hubungan. Yang pertama tu, point yang pertama ialah kita. Terima kasih Kak Syida. Semoga Allah balas segala kebaikan Kak Syida dan memberi ganjaran pahala juga insyaAllah. Kan kita sharing ilmu kan. So yang pertama, tak jaga hubungan dengan keramat hidup. Macam mana tak jaga hubungan dengan keramat hidup? Contoh keramat hidup ni, kalau bagi yang belum berkahwin, ibu dengan ayah lah kan. Tapi kalau yang dah berkahwin adalah hubungan dengan suami. Kalau kat dalam grup, dengan tim EHPS, selalu sangat Bibi tekankan bab hubungan dengan suami. Hai Tuan Rahman Bekam, terima kasih join live saya. Hai Zubari Abadi, Ira Zahira, terima kasih join live. Okay,
Bibi sambung kenapa hubungan dengan keramat hidup ni penting. Sebab dia hubungan dengan keramat hidup ni lah yang menjadi orang kata satu poin yang kalau kita tak buat memang sia-sia je lah kan, macam memang saja je lah kan, kita menolak rezeki tu. Maksudnya macam itulah. Kita kena jaga hubungan kita dengan suami yang dah berkahwin, kena jaga hubungan dengan suami yang dengan ibu bapa juga kena. Suami pun kena jaga dengan ibu bapa, kena jaga hubungan dengan ibu bapa. So contoh kalau macam kita sebagai isteri kan, kita kena jadi penghubung. Maksudnya untuk mengekalkan hubungan baik ataupun kasih sayang antara mak dengan anak. Maksudnya anak tu suami kita lah kan, suami kita dengan mak mentua kita, dengan bapa mentua kita. So kita kena hubungkan hubungan mesra tu. Tu tanggungjawab kita lah. Maksudnya kalau mak bapak suami kita tu, maksudnya mak mentua kita dengan bapa mentua kita tu kecil hati dengan suami kita, kita pun terkena tempias sama. Macam tu. Sama juga kita dengan hubungan dengan mak bapak kita. So kalau ada benda yang kita tak tahu ataupun tiba-tiba je macam kenapa kita dah buat benda yang elok semua, tiba-tiba rezeki kita tu macam terhalang. So kita kena cari tahu kalau semuanya benda dah elok. So kita mungkin hubungan kita dengan parents kita ke kan. So yang itu kita kena betulkan. Okay, hubungan dengan suami ni paling penting sebab dia lah orang yang sentiasa dekat dengan kita, yang sentiasa orang kata apa, mudah nak disakiti maksudnya macam mana. Contoh kalau kita cakap sikit mungkin kita menyinggung perasaan dia. So setiap hari kalau dalam team memang Bibi selalu nasihatkan lah dengan dia orang supaya dia orang jaga keramat hidup dia orang. Maksudnya suami yang paling rapat dengan dia. Maksudnya bila tidur malam kena minta maaf selalu kan, sebelum tidur tu minta maaf. Kadang-kadang ada yang cakap malu lah Kak Ida apa semua. Tak boleh, sebab benda ni penting. Sebab kita nak rezeki kita tu smooth je, kita nak jalan lancar je. Hai Fazu, hai Kak Yati, hai Zara, Alhamdulillah. Okay, so kita nak hubungan kita punya rezeki tu berjalan lancar je, tak ada apa-apa kata apa, blocking, tak ada blocking ataupun tembok yang memisahkan antara kita dengan rezeki. Kita tak nak ada. So kita nak benda tu jalan lancar je, rezeki kita tu lancar, dan sebab kita dah usaha kan, kita nak semuanya lancar kan. So kalau kita nak lancar, kita kena perbetulkan banyak benda lah. Ada banyak benda ni, Bibi dah listkan ada dalam 14 poin. So okay, yang seterusnya, okay, Bibi teruskan lah hubungan dengan keramat hidup ni Bibi selalu tekankan sebab biasanya macam ada yang mengadu kalau Bibi follow up dia orang kan, team kan, kenapa tiba-tiba tak buat, tiba-tiba stop, ada masalah ke. Sebab Bibi selalu macam kasih dia orang pinjam bahu, macam tanya soalan, tanya apa masalah, tanya khabar lah kita. Mesti dia orang cakap nanti suami tak izin lah, sebab macam bila bisnes online dia orang dah tak boleh nak bahagikan masa, dia orang tak boleh nak bahagikan masa sama ada dengan suami ke apa ke kan. Kalau tak explain betul-betul dengan suami, memang dia orang takkan faham. Dan bila suami tak faham, tu yang jadi masalah. Bila dia buat sale, dia buat apa-apa berkenaan bisnes online, dia macam tak menjadi. So dia kena terangkan betul-betul macam mana flow bisnes online ni, macam mana dia nak berniaga bisnes online ni, kena bagi tahu dengan husband dia supaya jelas. Sebab kalau tak jelas kat sini, maksudnya ada miscommunication lah. Kalau macam Bibi dengan Abang Bob, memang kita orang sama-sama bisnes online dan kita orang faham. Lepas tu misal kata kalau ada apa-apa problem, kita orang kena solvekan terus lah. Maksudnya kalau ada apa yang tak kena kan. Contoh kalau macam yelah, biasalah kan kalau suami dia akan tinggi sikit daripada isteri. Kalau apa-apa dia cakap, kita kasi dia menang lah, maksudnya macam itu. Kalau ada apa-apa macam pandangan ke apa kan, kadang-kadang kita rasa macam kita punya dah betul apa yang kita cakap, tapi bila suami kita cakap tu lain daripada apa pandangan kita diam je, kalau walaupun kita sebenarnya tak setuju. Ni bukanlah bab poligami ke apa sorry. Ni bab kalau macam bab yelah, maksudnya bab dalam rumah ke apa ke kan, bab sebab kita orang buat bisnes sama-sama, so mungkin ada pendapat yang bercanggah ke kan. So kita tak apa, kita dengar je apa dia punya pendapat. So kita macam
tak payah cari gaduh lah senang cerita. Kita macam kena sentiasa baik je dengan dia. Sebab Bibi selalu macam ni lah. Bibi kalau tim ada yang mengadu apa semua kan, suami tak faham ke apa ke, Bibi selalu macam selalu ingatkan dia orang, kita jangan menuding jari kepada seseorang. Sebab guru Bibi pesan, bila kita menuding jari pada seseorang tu, lagi 4 jari tu, macam 1 jari tu kita tuding kat orang, lagi 4 jari tu sebenarnya silap kita. So kita jangan sibuk cari kesilapan kita punya pasangan, malah kita sepatutnya betulkan diri kita. Kita jadi isteri yang baik je lah, senang cerita, bersangka baik, jadi isteri yang baik je. Sebab kita nak rezeki kita lancar. Lain lah kalau macam dia je yang buat, contoh macam dia je yang buat bisnes ke apa ke kan, kita just tinggal nak doakan je ke. Tu lain. Ni sebab kita sendiri pun buat sama, so kita kena give and take kan. Maksudnya apa-apa pun kita kena fikir yang baik-baik. Kita cuma macam kalau kita geram sangat pun dengan suami kita just cakap, Alhamdulillah beruntung suami aku ni bukannya jenis kaki perempuan kan. Alhamdulillah beruntung suami aku ni bukannya jenis kaki clubbing ke apa ke, macam itulah. Kita just bersangka baik je dengan suami kita tu. Jangan kita rasa macam apa benda dia cakap tu semua macam, yelah kadang-kadang mesti ada benda yang annoying kan, macam benda yang menyakitkan hati kita tu kan. Biasalah syaitan kan, syaitan memang suka jadi orang tengah, macam nak mengapi-ngapikan kita, nak marahkan, nak jadikan kalau benda yang kecil kita jadi besar tiba-tiba kan. Hai Cik Yam, hai Cik Da, hai Sri. Okay, nanti jangan lupa share-sharekan ya. Hai Zain. Okay, bab hubungan dengan suami ni sebenarnya mungkin ramai orang yang dah pernah share kan. So Bibi letakkan dia point yang pertama sebab dia memang sangat-sangat penting. Kita nak buat bisnes, kita kena minta izin dia dulu, kita kena cakap elok-elok dengan dia supaya dia jelas, dia faham, supaya tak ada perjanggahan lah. Maksudnya bila dah start baru nak minta izin tak boleh. Dia kena, kalau kita nak buat satu benda tu, minta izin dulu. Kita utamakan dia dululah. Lepas tu hubungan dia dengan mak mentua kita, dengan bapa mentua kita pun kena baik. Sebab dia melibatkan rezeki kita terpias kat Bibi sama. Macam tu lah. So kita kena jaga semua hubungan tu. Okey, yang kedua ialah tak disiplin. Tak disiplin ni kenapa rezeki tertahan ni, satu tak disiplin lah. Disiplin ni maksudnya dari segi kewangan ke kan. Maksudnya kalau kita dah keluarkan modal sebanyak tu, lepas tu kita dapat rolling, maksudnya kita dapat untung, sepatutnya kita tak boleh guna duit tu, tapi kita guna. Contohnya macam tak disiplin lah, tak ada perancangan keuangan yang betul. So kena jaga duit tu betul-betul, sebab kita punya cash flow tu penting kita nak jaga. Sebab kita bukan nak selamanya dekat bawah, dekat level bawah. Kita bukan nak selamanya dekat level agent, ataupun kita bukan nak selamanya dekat level dropship. Kita nak ada peningkatan demi peningkatan. Sebab Bibi bermula bisnes online ni daripada dropship. So daripada dropship tu Bibi kumpul, contoh macam sebulan tu dapat 1,000 bersih 1,000 bersih. Lepas tu Bibi join jadi, orang kata keep stock sikit, jadi agent kan. Yang 1,000 tu Bibi tak guna, walaupun nak beli susu anak ke apa ke kan, memang kena ikat perut, banyak benda lah yang kena buat. Jadi macam memang betul kita rasa macam Allah, kita nak senangkan anak kita ke. Sebab kita ni kalau kita fikir yang ketika itu punya, kita akan rasa macam, maksudnya kalau kita fikirkan ketika itu je kita nak settlekan, akan datang memang akan jadi lebih susah. Faham tak? Maksudnya macam kita kena fikir ke depan. Sebab tu kita kena rolling dulu duit tu. Sebab tu bukan duit kita anggap duit bisnes kita. Duit bisnes kita bukan duit kita. So kita tak boleh curi duit bisnes lah. Macam tu kita kena disiplin. Disiplin ni penting sangat. So kita kena jadi disiplin sebagai seorang usahawan. InsyaAllah, amin. Hai Rasmas. So kena betul-betul jaga cash flow. Hai Anis. Baby tengah tidur lah tu. Okay, Bibi sambung yang ketiga. Okay, yang pertama tadi tak jaga hubungan yang keramat hidup, punca rezeki tertahan. Yang kedua tak disiplin. Okay, Bibi masuk yang ketiga, tak pernah sedekah ataupun tak rajin sedekah. Bab sedekah ni Bibi rasa Bibi tak perlu urai lebih. Sebab kalau
Kalau kita rajin sedekah, insyaAllah Allah pandang kita kan. Pandangan Allah ni nanti Bibi sentuh juga untuk yang terakhir, yang last. Hai Una. Okey, yang tak rajin kita kena rajin sedekah. Wak Ima, kalau tak ada duit sekalipun, senyuman kan, senyuman adalah sedekah. Tak pun kita sharing ilmu, macam you all sharekan ilmu, yang macam contoh Bibi buat live ni, you all share sebab ni satu ilmu, sharing ilmu juga namanya. You all pun akan dapat tempias juga. Ya, betul Cik Dah, tak boleh rompak duit bisnes, tak boleh. Walaupun kita kata macam nak beli duit, nak beli barang anak ke apa ke, kita kena betul-betul anggap benda tu bukan duit kita, sebab tu adalah duit bisnes kita. Kita macam kena fikir, okey, kalau aku tak bisnes, macam mana kita punya flow? Sebab kita memula, kita kena ikat perut banyak benda lagi, kena ikat perut dulu. Kita tak boleh macam okey, kita bisnes ni kita terus boleh guna duit ni. Mentang-mentang lah kita ni dropship kan, contoh kalau kita dropship, kita dapat bersihkan duit tu. Contoh macam kalau Bibi cakap untuk dropship kita dapat 1,000 sebulan kan, contohlah boleh belanja. Tak boleh masa tu Bibi memang tak ambil pun duit gaji. Kita tak ada nak beli shopping ke benda, tak ada. Bibi simpan supaya boleh rolling untuk naik satu level lagi. Maksudnya nak target untuk naik kepada ejen pula. Kita tak nak selamanya macam tu. Kita tak nak selamanya kita dropship je. Tak nak. Kita nak keep stock. Sebab bila kita keep stock tu, semangat dia lain sikit tau. Semangat dia macam kita nak push je produk tu. Sebab kalau kita tak pegang produk tu, kita rasa macam macam tak, semangat dia tu tak kuat tau. Tak padu gitu. Hai Mira. Jadi kita kena ada simpan satu mentaliti yang kita kena guna duit tu semula untuk kita target lebih ke depan, sebab kita nak dapat lebih kan. Tak apa Mira. Bibi pun baru poin yang ketiga. Poin yang pertama, jaga keramat hidup, jaga hubungan dengan keramat hidup. Yang kedua, tak disiplin. Yang ketiga, tak pernah sedekah ataupun tak rajin sedekah. Okey. Yang keempat, susah untuk minta maaf. Ego tinggi sangat. Kita rasa macam kita je betul. Okey. Yang bab ni memang Bibi rasa ramai orang yang ada masalah macam ni, sebab bila Bibi join kelas IMKK masa tu dengan Dr. Azizan, ramai sangat yang susah nak maafkan pasangan kan, yang dia kata macam dia je yang cari rezeki. Bibi dulu pun pernah mengalami situasi macam tu. So macam kita tak rasa kita ego, tapi sebenarnya adalah benda tu adalah sebenarnya ego. Macam kita rasa macam kita tak salah kan, kita nak minta maaf kan. Kita tak salah, yang salah tu dia kan, macam tu lah. Kita rasa macam kita tak patut minta maaf. Tak, sebenarnya kalau kita betul-betul kita nak berjaya, kita kena merendahkan diri serendah-rendahnya. Tu maknanya kita dah menurunkan ego kita dah. Sebab tak tercela apa pun dekat kita kan, tak terjejas apa pun dekat kita kalau kita minta maaf. So kita kena selalu minta maaf, sebab kita tak kadang-kadang kita tak sedar kalau kita dah menyakitkan hati orang. Hai sayang. Hai Kak Syida. Yelah, itu kesilapan banyak orang buat rompak keuntungan sendiri, termasuk akak kadang-kadang. Sedar ya Kak Syida. Itulah. Jadi kalau nak senang, duit untung tu masuk kat dalam tabung. Ataupun kalau macam Abang Bob dulu, kalau apa je, okey katalah sale ke, dia untung ke kan, dalam masa satu hari tu kata dapat 70,000, dia terus laju-laju masukkan dalam tabung haji ke, ASB ke kan. Kalau ASB dah penuh, dia masukkan dalam tabung haji pula. So macam itu. So macam Bibi tak nampak lah duit tu. Tiba-tiba tahu banyak dah duit kita macam tu. So kita jangan kalau kita rasa kita susah untuk disiplin macam itu, kita just terus buat macam tak nampak duit tu kat dalam akaun kita. Clear tak? Okey, yang tadi yang keempat tu susah untuk minta maaf. Maksudnya kita jangan rasa macam kita ni betul sangat. Kita kena selalu anggap kita ni insan yang lemah, insan yang sentiasa buat silap kan. Kita manusia yang tak sempurna. Kita kadang-kadang kita rasa macam kita ni banyak benda tahu. Tak boleh macam itu. Kita rasa macam kita ni hebat. Tak boleh macam itu. Kita kena turunkan ego. Kita kena sentiasa rendah diri. Kena sentiasa
um, sorry suara ni tak nak keluar pula dah. Kena sentiasa rasa macam kita tak betul. Bukan tak betul tu macam buat benda yang salah, bukan. Maksudnya kita rasa macam aku kena minta maaf dengan dia. Kalau nak balik, contoh kita pergi rumah orang ke kan, nak balik tu, yelah walaupun kita tak rasa macam tak salah dengan orang tu kan, kita just minta maaf je. Minta maaf kalau tadi ada terkasar bahasa ke, salah duduk ke, apa ke. Kadang-kadang kita datang rumah orang tu, kita main datang je tak kira time ke kan. Mungkin waktu tu orang tu tengah nak masa untuk main dengan anak-anak, tapi kita pula datang rumah dia, macam tu lebih kurang. Minta maaf sebab kita ni betul cakap lah, sebab kita datang curi masa dengan anak-anak ke kan. Sentiasa minta maaf. So bila kita dah sentiasa biasakan macam tu, so kita tak ada rasa macam berat sangat. Kita dah turunkan ego. Bila kita turunkan ego, insyaAllah semuanya jadi lancar je, jadi elok je gitu. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, kenapa rezeki itu tertahan? Yang Bibi cerita malam ni general, maksudnya yang apa orang kata, dari segi ketuhanan pun ya, dari segi strategi pada dari segi yang sepatutnya lah, maksudnya kena jaga duit ke apa ke, disiplin ke, tu campur semua lah, termasuk sekali lah dengan maksudnya tak ada lah. Kalau sebelum ni kalau orang sharing mesti kalau pasal ketuhanan je kan. Ni Bibi campur semua sekali. Kenapa rezeki kita tertahan tu bukanlah disebabkan semata-mata Allah tahan, tapi semata-mata diri sendiri tu apa yang nak dibetulkan. Macam itulah maksudnya. Okey, yang kelima tadi cepat give up. Maksudnya baru kita mula, kita dah rasa macam kita, contoh kalau kita buat benda-benda, kalau kita buat posting ke benda, kita terus rasa macam besok ataupun lepas kita posting tu terus kita nak ada generate sale, ataupun apa benda yang kita posting tu kita nak terus dia convert jadi sale, ataupun apa benda kalau kita post iklan ke ataupun kita promote live ke, mesti kita terus rasa macam nak ada orang beli terus. Kalau tak ada dah give up. Macam itulah. Lepas tu kalau kita tengok orang lain berjaya, lepas tu kita buat cara yang sama dengan orang lain, tapi orang tu berjaya, kita tak berjaya pun, kita give up. Tak boleh terus give up, sebab setiap orang lain, dalaman pun lain, macam amalan pun lain kan. Kita kena anggap macam itulah. Kita kata okey, maknanya aku kurang lagi amalan, nak kena tambah amalan lagi. Macam tu lebih kurang. Amalan tu tak semestinya amalan yang ketuhanan lah, maksudnya amalan zikir, selawat kan, semua tu tak semestinya itulah. Maksudnya amalan-amalan macam ni lah, macam kena disiplin lagi, jaga duit, kena lebih rajin lagi kan, sebab Allah suka kalau kita ni rajin berusaha. InsyaAllah ada rezeki tu. Bila kita usaha lebih, kita akan dapat lebih, insyaAllah. Macam tu. Kita kena yakin tu lah, yakin dan bersangka baik dengan Allah, macam tu. Lepas tu okey, yang ketujuh, kita buat sesuatu tu kita mengharapkan balasan, macam tak ikhlas. So kalau kita ni jenis yang tak ikhlas, kalau kita buat ni sesuatu terus kita nak harapkan sesuatu. Contoh kalau macam kita buatkan iklan untuk tim ke kan, lepas tu kita terus nak harapkan tim tu harapkan sesuatu daripada tim, ataupun harapkan sesuatu daripada HQ ke apa ke, tak ikhlas kan. Bila dia tak ikhlas macam tu, dia jadi macam rasa tak best. Bila tak best, kita bersangka tak baik kan. Tu rezeki kita tahan jugalah. Macam tu. So yang seterusnya, yang ke-8, sekejap je 8. Yang ke-8 pada 7 Okay, yang ke-7, kita banyak alasan. Banyak alasan tu maksudnya kalau kita buat tu kita tak bersungguh, kita buat tu macam acuh tak acuh je, kita buat macam perlu ke buat kan, ataupun kita ada je lah alasan kita cakap pasal anak lah kan, kebanyakannya pasal anak kan, kebanyakannya mesti pasal anak. Memang betul ada yang macam tak puas hati lah bila, contoh lah kalau orang cakap Bibi boleh je jaga 7 orang anak, lepas tu boleh je buat bisnes kan. Lepas tu yang dia tu 2 orang anak tak boleh pula buat bisnes. Memang betul kita tak boleh nak samakan. Orang lain-lain, anak pun lain-lain dia punya PL kan.
Maksudnya mungkin anak-anak bibi 7 orang tu ramai, dia orang tu semua behave, lepas tu pandai main sendiri. Mungkin yang 2 orang tu tak pandai main sendiri kan, yang anak 2 orang tu tak pandai nak main sendiri, dia tak pandai, tak boleh behave apa semua. Cabaran lah tu, sebenarnya ujian. So kena sangka baik je lah. Tapi kita kena sentiasa jangan cipta alasan. Kita kena sentiasa nak buat yang terbaik. Sebab kita yang nak berjaya kan. Kita sendiri yang nak berjaya. Kita tak payah fikirlah kalau kita buat tu sebab HQ jadi lebih kaya ke apa ke, tak payah. Sebab sekarang kita fikirkan kita ni kalau kita tak usaha, kalau kita tak buat, kita tak akan dapat. Senang cerita macam tu. Sama macam Bibi dulu masa Bibi buat dropship, jadi dropship, Bibi nak lebih, so Bibi kena usaha lebih. So Bibi buatlah posting yang lebih kerap ke kan, macam tu. Lepas tu pelbagaikan, kena kreatif. Tak semestinya kita nak bagi-bagi reward ke apa, sebab dulu memang bukan time reward lah. Dulu kalau kita buat apa-apa HQ tak ada bagi reward ke apa. Dapat sedan tertinggi pun kan, yang paling orang kata setiap hari 500 set pun kita jual, kita tak ada dapat apa-apa reward. Cuma bukanlah tu yang kita nak kan. Maksudnya kita nakkan diri kita. Kita nak apa? Kita nak capai apa kan? So sebab itulah kalau kita banyak sangat alasan, kita tak buat betul-betul, kita tak buat bersungguh, tu yang jadi rezeki kita tu tertahan. Sebab kita buat tu macam buat hari ni, besok tak buat, lepas tu kadang-kadang buat pagi, lusa tak buat, tak konsisten. Lepas tu bila ni ada banyak je alasan, sekali-sekala tu okey lah. Kadang-kadang kita terskip kan. Tapi kalau sentiasa sangat banyak alasan, tu dah bukan lagi dah, tu memang sengaja nak buat. Tu memang sengaja cipta alasan. Kita cakap, kita sentiasa yakin yang kita ni boleh. Kita sentiasa rasa macam kita ni boleh. Kita jangan anggap yang kita tak boleh. Kita kena yakin yang Allah ni maha pemberi rezeki, dan kita kena yakin dengan diri kita juga. Kita kena buat sehabis baik. Macam tu. So kita tak bolehlah cakap tak bolehlah Kak Ida, sebab saya rasa benda ni susah je. Macam semua orang buat macam senang, tapi saya buat, saya macam susah je. Diri sendiri macam tak yakin dengan diri sendiri kan. Bila dah macam itu, bila diri sendiri pun cakap macam tu, Bibi pun tak boleh nak tolong lah kan. HQ pun tak boleh lah nak bantu, sebab diri sendiri dia pun tak boleh, tak yakin pada diri dia sendiri. Ini kan pula macam mana kita nak cuba pushkan orang tu. Yelah macam Ustaz cakap lah kan. Ustaz kata cuma sekarang ni fokus bantu kepada orang yang betul-betul nak bantu. Yang cipta alasan, yang tak konsisten, biarkan siluncai terjun bersama labu-labunya. Tak adalah macam tu, Ustaz tak cakap macam tu, Bibi yang cakap macam tu. Yelah maksudnya kalau tak konsisten, kalau buat orang kata Dr. Azizan hot chicken shit kan, buat tu mulu-mulu sungguh, tapi lepas tu slow sangat macam tu kan. Lepas tu sungguh balik, tengok semangat balik, lepas tu drop balik semangat. Diri sendiri nak berjaya, tapi tak boleh nak paksa diri sendiri tu kan. Sepatutnya macam mesti boleh, aku mesti boleh buat, tapi apa benda, macam mana nak buat kan. Kena list down. Sebab tu Bibi cakap, kalau apa-apa pun kita kena tulis apa yang apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita nak plan. Kadang-kadang ilmu pula dah, kadang-kadang dia punya point tu kita tengah mandi, tengah huha kan, tiba-tiba je macam kalau tengah bersenam ke, tengah main dengan anak-anak ke, tiba-tiba je point tu datang, macam tiba-tiba je point kan. Dia punya idea tu datang, apa benda yang kita nak kena buat, strategi apa yang kita kena buat. Terus kena tulis. Kalau tak tulis memang lupa. Itulah lagi satu. Itulah yang poin yang ke-9 tu ada kesinambungan dengan poin yang ke-8. Suka bertangguh. Ke-8 dah ke-7 kan tadi. Yang seterusnya suka bertangguh lah, kerja suka bertangguh. Kejap-kejap lah, kejap lagi lah, apalah. Hai si Sumi. Macam kita buat kerja sikit, pula. Benda-benda yang sepatutnya kena buat, kita dah plan, tiba-tiba ni nantilah, yang ni bukan time dia lagi, ni kita dah memang tunggu je lah dulu. Kalau benda yang kita suka tangguh-tangguh tu, yang nanti insyaAllah dia akan jadi tertangguh je sampai bila gitu kan. Baik buka tangguh-tangguh Sdn Bhd kan. Syarikat tangguh-tangguh Sdn Bhd, saya nak bertangguh je kan. Okey, lepas tu yang seterusnya kita memutuskan silaturahim. Itu pun akan menyebabkan rezeki kita ni tertahan. Sebab
memutuskan silaturahim ni bukan setakat dengan family je kan, dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, dengan siapa lagi dengan orang-orang lah, dengan kita punya team kan. Janganlah terputus silaturahim. Kalau misal kata tak buat, Mira tu. Hai Kal. Hai, Masya Allah, Tabarakallah, lama tak jumpa Kal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kal. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih adikku. Semoga terus kaya dan berjaya, disayangi Allah dan Rasulullah. Allahumma amin. Okay, so kita janganlah suka nak memutuskan silaturahim. Kita kena sentiasa, kalau boleh, kalau kita rasa macam orang tu macam dah sombong lah, kita jangan ikut contohlah kalau ikutkan hati, macam mungkin kita sebagai seorang leader tapi anak contoh kita punya agent tu macam buat kepala dia ke apa ke kan, kita jangan putuskan silaturahim lah, macam tak tegur ke apa ke, jangan. Kan kalau orang tu tak tegur kita, contohlah agent tu dah tak komen dengan kita, kita pun tak komen dengan dia juga, dekat wall lah, dekat Facebook lah kan. Masya Allah. Kak dah macam Ustazah Asmanis Kurma. Masya Allah, ada je Kak ni kan. Masya Allah, Kak pun terinspirasi dengan kau juga. Hebat ni anak muda ni. Muda-muda lagi dah jutawan, Masya Allah. Okey, sambung okey. Kita jangan ada rasa macam hasad dekat dalam hati kita tu. Jangan, kalau terdetik sikit pun kita rasa macam nak komen ke tak dekat dia punya posting ni, nak komen ke tak kita rasa macam itu. Tapi sebenarnya macam benda tu adalah benda yang kalau kita tak buat, kita seolah-olah macam memutuskan silaturahim. Kita kena sentiasa panjangkan silaturahim. Contoh, kalau kita tengok wall mana-mana, yang mana-mana lalu kat wall kita lah sekurang-kurangnya. Yalah, sebab kalau kita nak pergi kat wall seorang-seorang, kadang-kadang tak sempat sebab terlalu ramai kan kawan Facebook kita kan. So, mana yang lalu kat wall kita tu, kita komen, kita like kan. Tak semestinya kita nak kena komen panjang-panjang kan. Sebab kadang-kadang yelah, Facebook sekarang ni kan dia dahat kan. So kita nak mencari tu pun kadang-kadang tak tercari sebab terlalu ramai kan, macam tu. Jadi yang tu nak kena jagalah supaya rezeki kita tu tak tertahan. Sebab kalau kita baik dengan orang, kita baik sangka dengan orang, insyaAllah mungkin daripada orang tu tak dapat kita, maksudnya apa, kita tak boleh berurus niaga dengan orang tu mungkin kan. Tapi dengan orang lain insyaAllah kita kena anggap macam itulah. Kena sentiasa jadi baik je lah, senang cerita. Kan, kita nak yang baik-baik datang pada kita, insyaAllah. Yang kalau kita buat baik dengan orang, insyaAllah yang baik-baik je datang kat kita. Gitu. Okay, yang seterusnya nombor apa tadi? Nombor 7, 8, nombor 9 nombor 9 pula lah. Sambung nombor 9, lalai tanggungjawab pada Allah. Kadang kita ni bila dah busy kita lewat solat kan, macam tu, ataupun kita tertangguh solat terus kan, nak kena kodok-kodok lah kan. Macam kalau benda macam itu, jadi memang lalai tanggungjawab lah. Bukan setakat yang sunat-sunat tak buat kan, yang tak sunat tak sunat pada. Hai Fatin, Masya Allah, adik comel ni, jutawan. Masya Allah, terima kasih lah join akak punya live ni. Okay. Yang seterusnya kan, lalai tanggungjawab pada Allah. Maksudnya kita jangan sekali-kali rasa macam yang benda yang haram kita halalkan. Itu pun lalai tanggungjawab pada Allah. Lagi satu, dalam ayat iklan kita sendiri, kita jangan overclaim sangat. Kadang-kadang memang betul. Okay, kalau yang kita punya testimoni tu selalu share yang best-best je kan. Kalau kita nak cerita, kita jangan buat ayat yang overclaim sangat lah kan. Kita kalau nak share, kita share direct daripada apa yang testimoni tu. Maksudnya kita ambil gambar tu, kita terus tunjuk kat situ, tunjuk dekat wall kita. Lepas tu kita tulis balik apa yang orang tu tulis pun boleh. Yang tu boleh lah. Kalau macam kita just tak ada bukti, kita just buat overclaim suka hati, kita nak tuliskan macam produk kita ni penyelesaian ke segala masalah, orang kata apa, beribu-ribu masalah semua settle kan, tak boleh.
So kita kena jagalah, kena jaga banyak benda. Lepas tu kita kena jaga aurat kita, kena tanggungjawab pada Allah lah. Maksudnya kita jangan buat apa yang Allah tak suka, kita buat apa yang Allah suka. Sebab sekarang ni rezeki kita tu datang pada Allah. So sekarang ni apa yang kita perlu buat, kalau rezeki kita belum datang lagi, kita perbetulkan hubungan kita dengan Allah, kita betulkan apa yang basic dulu. Yang basic tu maksudnya yang tanggungjawab kita dengan Allah lah. Kita punya aurat jaga betul-betul kan. Lepas tu kalau kan ada yang sharing Bibi sebelum ni, kena amalkan selawat kan, kena amalkan bacaan surah Al-Waqiah kan, Yasin. Itu memang pagi-pagi buat kan, macam tu. Kalau macam agak-agak tak sempat sangat, kita buat apa yang sempat lah, selagi kita mampu. Cuma kita jangan cipta alasan lah. Macam yang poin nombor 7 tadi, kita jangan cipta alasan. Kita cakap benda tu tak okey, tak boleh ni, tak boleh. Kita nak lebih daripada Allah, tapi kita banyak sangat alasan yang kita create, yang kita kata tak boleh. Sedangkan contoh kalau kita nak selawat pun, kita sambil-sambil masak pun kita boleh selawat kan, sambil-sambil kita buat kerja rumah pun kita boleh selawat, sambil kita buat nasi lemak pun kita boleh selawat kan, sambil kita bermain dengan anak-anak pun dalam hati kita boleh selawat. Sebab kita bukannya, sebab selawat tu kat dalam hati kan, kita boleh sebut je, tak semestinya kita nak pakai pointer pada counter tu tak semestinya kita pakai counter tu kita tak boleh selawat. Kalau tak pakai tak boleh selawat tak semestinya lah, kita selawat je kan, selawat atas Nabi. Lepas tu astagfirullah tu pun okey. Istighfar tu pun salah satu daripada poin untuk nak tambah rezeki. Sebelum ni Bibi dah pernah share lah kan. So hari ni kena cerita kenapa rezeki kita tahan pula kan. Yang hari tu macam mana nak tambah rezeki kan. So seterusnya tidur lepas subuh ni pun orang kata satu benda yang biasa ramai orang buat, tapi tak tahu yang sebenarnya benda ni adalah punca rezeki tertahan. Dia ada satu cerita, tapi nantilah Bibi ceritakan, iaitu panjang sangat cerita dia, yang berkaitan dengan ni lah. Maksudnya kalau pagi ni macam burung lah, kita tengok burung pagi-pagi lagi, subuh-subuh hari lagi dia dah terbang keluar mencari rezeki kan. Petang baru dia balik, lewat petang baru dia balik, dah nak malam baru dia balik kan, dah maghrib baru dia balik. Jadi kalau burung yang binatang pun macam itu, kenapa kita manusia ni suka nak bermalas-malasan? Macam itulah lebih kurang je. Itulah, bukan ustazah, tapi Bibi cakap ni berdasarkan pada apa yang guru ajar dan apa yang Bibi apply jugalah kan. Kita pun bukannya, macam Bibi sendiri pun ada banyak kelemahan, banyak juga yang perlu diperbaiki. Cumanya bila kita buat tu kita nampak dia punya hasil dia. Bila kita buat tu kita rasa macam okey, betul lah, maksudnya betul lah apa yang guru-guru ajar. So bila kita dapat ilmu tu, kita sharekan pada orang lain supaya kita lebih dapat mendalami ilmu tu. Tu sebenarnya. Sebab macam contoh Bibi share ni kan, bagi apa orang kata, macam mana nak cakap, kalau Bibi share ni pun untuk diri Bibi sendirilah, bukan teguran ke apa benda untuk orang lain. Sebab kita manusia ni sentiasa tak sempurna kan. Banyak benda yang kita perlu perbaiki. Macam tu. Okey, yang seterusnya, kurang senyum. Kurang senyum tu yang Dr. Azizan ajar, dia kata kena pasak kita punya senyuman, kena senyum je gitu kan. Tu yang tadi masa masak tadi, masa Bibi buat live masak tadi kan, ceria kan, kita ceria. Bila kita ceria, kita nak bahagia, kita cipta bahagia. Kan suara tak nak keluar. Macam kita kena sentiasa senyum, dengan anak kita pun senyum kan. Senyum yang bukan dibuat-buat, macam kita dah pasak lah senyuman tu. Senyum tu orang suka nak tengok macam tu kan. Kita sendiri pun suka tengok. Hai Kak Azul, Masya Allah. Itulah. Yang seterusnya ni, yang poin yang last kali, yang ke-13 tak silap Babi. Rasanya ke-13. Okey, bukan yang last, yang second last. Yang ke-13, menyekat hak orang lain. Kadang-kadang menyekat hak orang lain ni
dia banyak nilai, banyak kefahaman lah maksudnya. Menyekat hak orang lain ni maksudnya hubungan kita dengan tim, hubungan kita dengan orang lain. Macam apa yang hak tu, kita jangan rasa macam semuanya hak kita. Kita punya hak tu kita kena sharing dengan orang lain juga. Maksudnya kalau kita tak share tu, kita kira menyekat dengan hak orang lain juga. Faham tak? Maksudnya kalau kita ni, kita seorang-seorang je, kita dah dapat satu benda yang best, maksudnya satu ilmu yang best, kita tak sebarkan, kita tak cerita ke orang lain, kita rasa macam kita nak simpan je. Kita jumpa guru yang best pun kita tak sebarkan ke orang lain, kita nak simpan je guru kita tu. Tak boleh juga, kita banyak kat hak orang lain lah, kira macam tu. Hai Kak Azu. Masya Allah. Okay, yang last kali kita pandangan Allah. Pandangan Allah ni kadang-kadang macam ni lah. Sebenarnya kita bisnes ni sebab apa? Kan, sebagai orang bisnes lah. Ni sebab apa kita bisnes? Sebab kalau dulu Bibi, kalau orang tanya Bibi dulu sebelum belajar kan, Bibi selalu cakap bisnes sebab nak cari duit lebih, nak sekolahkan anak, nak bagi mak ayah duit kan, nak bagi nak senangkan anak-anak lah, nak senangkan anak-anak, lepas tu nak bantu ramai orang susah. Tapi sebenarnya jawapan yang paling tepat ialah untuk mendapat redha Allah. Ni bila kita tanya otai-otai jutawan yang multi jutawan, dia akan jawab macam tu. Maksudnya apa-apa pun kita serah pada Allah, kita tengok pada kita nak pandangan Allah je pada kita. Maksudnya kita jangan pedulikan benda lain, pandangan orang lain pada kita. Maksudnya bukan pandangan yang ni lah. Maksudnya kalau orang nak bagi cadangan kat kita tu, kita boleh je dengar. Maksudnya kalau pandangan orang lain tu kadang-kadang dia orang cakap lah macam ni, Kak Ida yang ini mak saya tak bagi gitu. Kak Ida ni orang kampung, ketua kampung tak bagi, macam tu lebih kurang. Kita asyik nak dengar cakap orang je. Kadang kita kata kita punya roommate cakap lain, kalau kita punya roommate cakap macam itu. Lepas tu kita nanti kalau kita buat, nanti orang kata apa, contoh macam tu. Ni kalau kita posting kat wall ni, nanti orang kata apa. Kita asyik nak fikir orang punya pandangan je. Kita asyik nak fikir macam apa pandangan orang pada kita je, macam itu. Sedangkan kita patut fikirkan pandangan Allah. Kita nakkan pandangan Allah, kita nak sentiasa nak jadi sempurna. Kita macam nak buat sesuatu yang kita rasa macam boleh trigger, yelah, buat sesuatu yang buat untuk dapatkan kasih sayang Allah, macam tu. Clear kan? Yelah, selalunya kalau Bibi cerita pasal pandangan Allah ni, Bibi selalu suka teringat yang nasyid Hijaz tu kan. Kan nanti ada juga nasyid malam ni. Suara tak ada ni. Sekejap, minum air sikit. Ciwa. Kalau tak silap tajuk tu Bibi tak ingat, tapi Hijaz lah, kumpulan Hijaz. Bibi nyanyi sikit Nyanyi pula dah nasyid lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cewa, bismillah. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Hati kalau sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran.
tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Okay, Cik siap nasyid lagi itulah. Selalu kalau Bibi baca sendiri, nyanyi sendiri kan lagu ni, maksudnya lagu daripada Hijaz ni kan, mesti menitik air mata. Maksudnya kita selalu yang kalau nyanyi tadi tu tersekat-sekat sebab rasa sebab sangat tau. Macam kita selama hari ni kita suka sangat pandang apa yang orang cakap. Kita rasa macam selalu rasa macam tak kena kalau kita tak dengar cakap orang. Macam bukan cakap orang, macam kita tak ambil peduli kata-kata orang. Sedangkan kita nak pandangan Allah pada kita. Macam tu. Kita nak sentiasa Allah nampaklah apa yang kita nak kita buat. Kita nak jadi macam purple cow purple cow lah. Kita nak apa yang kita buat ni untuk Tenangis, sorry. Apa yang kita buat ni kita nak Allah nampak apa yang kita buat. Macam tu, kita nak, ya Allah tengoklah, ya Allah apa yang aku buat ni, apa kebaikan yang aku buat ni, ya Allah. Macam tu kita nak Allah sentiasa nampak kita. Padahal memang Allah nampak pun, dia dekat je dengan kita. Cuma kita ni yang kadang-kadang rasa macam nak fikirkan orang lain, sedangkan kita patutnya fikir Allah je dekat dengan kita. Kita tak kisah pun kalau orang tak ada dengan kita kan. Kita kena set dalam kepala macam tu. Kita jangan mengharapkan manusia. Kita kena serah pada Allah sepenuhnya. Kadang-kadang kalau sebelum ni kan Bibi tak tahu macam mana nak serah pada Allah sepenuhnya. Macam mana nak serah pada Allah sepenuhnya, macam rasa berat tau. Rasa macam berat. Selagi kita rasa berat kat dalam tu, selagi tu itu maknanya kita belum serah sepenuhnya pada Allah. Kita nak kena serah betul-betul kan. Macam ya Allah aku terima, ya Allah apa yang kau dah atur pada aku, ya Allah kau ambil. Kau ambil. Hai Kak, betul tu Kak, baiklah. Kadang-kadang kita rasa berat tu, kita rasa macam kita rasa macam susah nak lepaskan, sukar untuk nak lepaskan, rasa berat je kat sini. Selagi kita rasa berat tu kan, selagi tu maksudnya kita belum betul-betul 100% harap pada Allah. Bila kita rasa kita dah boleh let go, kita dah boleh terima apa yang Allah tu pada kita tu, maksudnya kita boleh terima dah, kita dah boleh serah pada Allah. Maksudnya kalau apa yang berlaku pada kita, ujian yang macam mana sekalipun kan, macam ya Allah Bibi betul-betul sebab bila ada yang ngadu cakap dah lama tak jumpa dengan suami jauh kan, kena tahan dekat Singapura. Lepas tu anak-anak pula rindu dekat ayah dia, nak jumpa kan, tapi tak boleh. Dia macam ya Allah macam mana nak buat kan, macam mana nak bantu kan. Serah pada Allah lah sebenarnya. Kita serah pada Allah sebab Allah yang atur semua tu. Sebenarnya pasti ada sesuatu yang Allah inginkan. At the end of the day baru kita nampak sebenarnya kenapa dia bagi ujian yang sangat berat tu, supaya bila kita dapat terima ujian yang berat tu, tiba-tiba je ada satu lorongan ke arah satu cahaya yang sangat terang. Macam tu lah lebih kurang kalau nak jelaskan tu. Macam nak tak nak benda yang Allah dah atur tu kita tetap kena terima. Nak tak nak ujian tu tetap datang. Kita tak suka pun ujian tu tetap nak datang. Tak kira kecil, ujian kecil ataupun ujian besar. Kadang-kadang ujian kita dari segi anak-anak, kadang-kadang ujian kita dari segi tim kita, kadang-kadang ujian kita dari segi
mungkin bos kita, kadang-kadang ujian kita daripada pasangan kita. Ujian tu tetap akan datang walaupun kita tak suka. So kita nak kena sentiasa standby, kena sentiasa doa pada Allah, ya Allah, kau izinkanlah aku ya Allah untuk terima apa saja yang kau dah atur ya Allah. Yang aku tahu semua yang kau atur tu adalah yang terbaik untuk aku ya Allah. Hai yang cua. Jadi macam kita nak yang baik-baik datang kat kita kan. Kita kena bersangka baik dulu dengan Allah, walaupun ujian tu ujian yang sangat berat, yang kita rasa macam ya Allah tak boleh nak tanggung lagi dah, tak boleh nak buat lagi macam mana kan, macam yelah. Jadi tu yang Bibi fikir macam mana nak buat untuk yelah, kalau ikutkan diri sendiri kan, kalau kita pentingkan diri sendiri, kita buat je lah, ikut kita je kan, kita tak payah fikirkan orang lain. Tapi bila Bibi berguru dengan ustaz, dia lain sikit. Ustaz ada pesan dengan Bibi, kata dia, ya Kak, apa yang Kak buat, Akak kena betulkan betul-betul niat tu, niat untuk menambah nilai hidup orang lain, niat untuk memberi apa panggil Allah, time ni lah lupa perkataan ni. Niat kita tu kena betul sentiasa lah, senang cerita. Kita kena betulkan niat kita. Kita jangan buat sesuatu tu kerana nakkan sesuatu. Contoh kan, kalau kita live, kadang-kadang tak ada orang tengok langsung kan. Memula Bibi pun macam tu. Bila live tak ada orang tengok je, macam tak tahu nak cakap macam mana kan. Macam cakap seorang-seorang kan. Tapi Ustaz cakap dengan Bibi, Kak, yang penting niat, betulkan niat. Apa tujuan akak live, apa tujuan akak sharing. Tujuannya supaya ramai dapat manfaat. Ya, betul Kak Wita. Yes. Rindu dekat akak. Lama tak jumpa kan. Last kita jumpa masa SWS Terengganu kan. Ya betul. Kita nak sharing ni supaya kita dapat memberi manfaat pada ramai orang, pada orang lain. Ustaz cakap lah, walaupun sharing masak, kita tak tahu, mungkin orang yang tengok sharing masakan tu, dia mungkin tengah serabut, tak tahu nak buat apa, nak masak apa kan, tengah serabut. Tiba-tiba nampak live Bibi tengah masak. Lepas tu dia pun dapat idea. Kira macam memberi tambah nilai juga pada hidup orang lain. Mungkin kalau ada orang dia tengah sedih, tiba-tiba tengok Bibi punya live yang ceria apa semua, dia pun dengar dan dia ceria. Itu pun memberi tambah nilai, menjadi satu asbab kebaikan lah, insyaAllah. Itulah sebenarnya ayat yang betul, menjadi satu asbab kebaikan. Apa je yang kita buat, kita punya niat untuk menjadi satu asbab kebaikan. Sebab Allah kita nak yang baik-baik kan daripada Allah. So kita kena sentiasa bersangka baik. Kita nak yang baik-baik je kita kan, kita doa yang baik-baik untuk orang lain sama. Kita doa untuk ramai orang. Sebab sekarang ni Allah memang sebab sangat bila dia orang mengadu kat Bibi. So Bibi cakap okey macam ni je lah, Bibi bagi peluang, tapi kena buat betul-betul lah. Maksudnya bagi peluang sesiapa yang nak join Bibi. Kalau tak memang Bibi dah malas dah sebenarnya. Macam malas dah lah nak open agent apa semua, nak didik daripada kosong, daripada bawah sampai daripada tak pandai kepada pandai kan. Tapi bila Ustaz cakap ingat niat kita tak harapkan pandangan orang lain, kita harap pandangan Allah. Lepas tu kita buat yang terbaik ni sebab kita nak saham kita kat akhirat sana. Sebab hidup kita ni tak lama lagi dah. Cerita bab ni memang sekarang kita bukan nak kerja kemewahan, kita bukan nak kerja RM. Dan Ustaz pun dah buat kira-kira untuk Bibi punya keuntungan apa semua tu kan. Memang sikit je lah keuntungan, tapi sekarang ni dia kata kita sekarang nak bantu orang. Kita nak bantu orang betul-betul, orang yang tak, memang dah hilang punca tu kan. Macam mana caranya? Kita tak boleh macam kita tak boleh nak bagi-bagi duit gitu je kan. Sebab kalau kita bagi dia duit gitu je, dia tak boleh nak berdikari, dia tak boleh nak bangkit betul-betul. Kalau nak bangkit ni, kita kena ajar betul-betul. Macam contoh Dr. Azizan ajar, cakap lah, dia kata kalau kita nak membantu orang memancing,
kita tak boleh bagi dia ikan. Maksudnya kita kena ajar macam mana nak cari pancing yang betul, macam mana nak masukkan tali tangsi macam mana nak sangkut mata kail, macam mana nak sangkut umpan dekat mata kail. So kita kena ajar satu-satu sampai dia pandai memancing, sampai dia dapat ikan yang besar. Kena ajar macam tu tau. Itu tanggungjawab Bibi sekarang ni. So Bibi tu yang Bibi selalu cakap, post dekat wall. Sebenarnya lagi ramai lagi bagus lah, tapi Bibi letak 60 orang supaya Allah izinkan 60 orang ni Bibi guide daripada bawah sampai ke atas. Walaupun Bibi kena bersedia, Bibi tak boleh harapkan manusia, people akan datang dan pergi kan. So kena bersedia lah. Sebab macam sebelum ni Bibi macam susah nak terima bila kita dah ajar kan, daripada tak tahu kepada tahu, dah pandai, lepas tu dia tinggalkan kita kan. Yelah, sebab dapat peluang lagi bagus. Itulah Ustaz cakap, kita kena betulkan niat tu kena betulkan. Bila niat tak betul tu yang jadi macam sakit di dalam, sakit tu di sini kan. So bila kita dah reda, kita rasa macam lega, semuanya jadi macam lancar je, masya-Allah, tabarakallah. Walaupun orang kata time pandemik ni tak boleh nak buat duit ke apa ke, kita tetap ada je yang datang beli kan. Maksudnya macam customer pun borong banyak-banyak. Kita rasa macam, ya Allah, inilah rezeki ni kan daripada Allah kan. Walaupun kita ni rasa macam disebabkan ekonomi kita drop lah apa semua, kalau kita sebut macam tu, kita still meletakkan benda lain selain pada Allah. Kita macam masih ragu-ragu dengan apa yang Allah atur, dan kita masih ragu-ragu yang rezeki itu sebenarnya daripada Allah. Tapi kalau kita teruskan usaha, buat je kan. Kita jangan cakap produk ni tak terkenal, produk ni tak masuk TV, tak boleh jual. Kita tak boleh cakap macam tu, sebab rezeki tu Allah yang atur. Rezeki tu sebenarnya daripada Allah. Yang buatkan benda tu tak boleh jual, diri kita sendiri. So macam itulah sebenarnya. Macam okay, insyaAllah Bibi tengah mencari 60 orang yang betul-betul nak dibantu, yang memang tengah struggle sangat-sangat, yang tak tahu nak buat apa, yang tak tahu macam mana nak jana income lagi dah, yang kena buang kerja. Ada yang ramai kan kena buang kerja kan. Ya Allah, memang kesian sangat tengok diorang. Ada yang husband and wife kali kena buang kerja, jadi memang mati punca lah, tak tahu macam mana. Lepas tu kena potongan gaji lagi. Dia macam memang sangat-sangat. Sebab bila Bibi dengar diorang punya aduan, tapi Bibi tak boleh nak buat apa-apa. Kita bukan NGO, kita bukannya badan yang boleh nak membantu, nak hulur duit je sentiasa. Kena usaha. So macam mana nak usaha, yang tu ya Bibi buka peluang untuk 60 orang. Yang Bibi rasa macam Bibi nak bantu 60 orang je dulu. So kalau ada progress, kalau misal kata Allah izinkan lebih, insyaAllah boleh lebih. Anishal, Alhamdulillah. Kak Wita, rindu Bibi juga. Lama dah tak buka FB. Allah dorongkan akak buka dan tengok live Bibi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Wita. Itulah, lama juga tak nampak kan. Kak Azu, bila kita berharap dengan manusia, lebih banyak struggle yang datang. Semangat rendah kembali pada Allah. Dia tenang walaupun dalam sedang diuji. Betul Kak Azu. Walaupun kita diuji, kita tetap rasa macam semangat, kita tetap rasa nak buat kan. Kita ada big why. Bila kita tak serah pada Allah, kita memang ada big why. Tapi bila kita rasa macam kita betul dah fikir ada big why tu, tapi nanti mesti kita rasa macam drop juga kan. Kita mesti rasa macam ada gangguan, ada lagi kadang-kadang kita rasa macam ujian tu datang bertimpa-timpa kan. Tapi bila kita dah rasa macam serah penuhnya pada Allah, walaupun datang ujian, kita rasa macam semua jalan. Sebab nak tak nak, kita kena juga hadap ujian tu. Ujian tetap akan datang, tak kira macam mana sekalipun. Contohlah, ada time kalau macam kita bisnes kan, ada time tak ada sale langsung. Kalau orang lain macam dah, macam mana ni nak bayar gaji staff ni, macam mana ni, expenses dah RM15,000 sebulan kan. Lepas tu macam mana ni tak ada sale masuk. Sekali bila kita cakap, ya Allah, jika ada kebaikan yang aku buat, sebab kebaikan tu, ya Allah, kau berikanlah aku rezeki, ya Allah, kau lancarkanlah urusan rezekiku, ya Allah, aku serah sepenuhnya padamu, ya Allah. Nanti besok mesti berderu. Macam seolah-olah macam diorang ni datang
tak tahu daripada mana tiba-tiba nak beli produk kita. Macam tu. Kadang-kadang memang regular customer yang dah lama, kadang-kadang ejen-ejen yang lama tiba-tiba nak borong 10. Kadang tiba-tiba katanya ada customer cari kat dia orang. Macam semuanya Allah mudahkan je. Kadang-kadang tiba-tiba macam kat Azwa itu, tiba-tiba je masuk order 4 SPC kan. Kita tak ada daya kita. Jika Allah kata rezeki kita tak adalah. Jika Allah kata ada, InsyaAllah ada rezeki kita. Hai Nozi. Assalamualaikum Kak Ida. Aku rasa nak start balik jual produk Bibi, boleh ke? MasyaAllah. Takkanlah tak boleh. MasyaAllah. Boleh. InsyaAllah boleh. Bibi buka untuk siapa-siapa yang nak betul-betul nak start pada bawah. Sebab Bibi nak train daripada bawah balik ni. Memang start daripada ejen. So nanti start hari Jumaat ni ada kelas dengan Ustaz. Dan Ustaz akan monitor tim kita setiap minggu. Dan dalam masa yang sama ada Coach Hakim sama akan monitor akan guide tim. Sebab bukan Bibi seorang lah. Maksudnya bukan Bibi seorang yang akan guide tim. Ada Ustaz sekali. Kenapa Bibi pilih Ustaz? Sebab Ustaz boleh bimbing kita. Bukan setakat kita macam mana, kita bukan nak tengok kita punya benchmark kita bukannya Bill Gates ke, bukannya Jack Ma, tapi sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, yang multi-billionaire, yang terkaya dekat Mesir dulu kan. Zaman-zaman Nabi dulu kan. Yang itu kita punya benchmark. Kita nak jadi orang macam tu, kita nak beri manfaat pada ramai orang, kita kena kaya, kita nak bantu ramai orang lagi. Dan kita nak bantu sungguh-sungguh. Kita kena fikir kalau dia susah macam mana dia nak solat tu, tak sampai tahap macam tu tau. Macam kita, masa pergi misi bantuan hari tu, Ustaz tanya Bibi, tanya kita orang lah, sama Bibi dengan Malia masa tu, dengan husband kita orang. So okay, Kak nampak tak, dia cakap, Ustaz tanya, Kak nampak tak apa yang berlaku kalau kita biar orang susah tu terus susah. Kalau kita setakat bagi makanan je ke kan, kita takkan dapat merubah apa-apa. Maksudnya sampai bila-bila dia akan leka dan lalai. Sebab kalau rumah yang sangat-sangat kotor macam tu kan, malaikat yang memberi rezeki pun tak datang, yang menurunkan rezeki tak masuk sebab kotor, tak jaga. Lepas tu kadang-kadang bila rumah kotor macam tu, nak solat kat tempat kat mana tak tahu. Memang ya Allah, memang berpasir rumah tu tau. Macam memang kita kena kaya supaya kita dapat, kalau boleh belikan rumah ke bagi kat orang. Bagi kat orang susah tu, supaya tak ada lagi orang susah kat Malaysia ni, kat dunia ni, yang kita dapat bantu. Sebab tu kita kena kaya, kita kena teruskan ekonomi, yang kita kena sentiasa letakkan dalam kepala kita, kena pasakkan dalam kepala, bukan produk kita ni tak bagus, produk kita memberi manfaat pada ramai orang, dan Allah yang tentukan kita punya rezeki. Kita kena fikir yang kita ni kena kaya sebab kita nak bantu ramai orang, bukannya untuk periuk nasi kita je, bukan sebab kita nak kaya seorang. Bukan, kita nak sama-sama kaya, kita nak berjamaah, insyaAllah. Mira nak bagi 1000 love kat live ni. Masya Allah Mira. Itulah, jadi kenapa Bibi tiba-tiba je nak nak ajak ramai bangkit, sebab ramai sangat yang tengah drop sekarang. Ada banyak kedai yang tutup, yang tak boleh nak survive. Memang kalau dengar cerita masing-masing, nak belikan susu anak tak boleh, ada duit kat dalam bank RM4 saja kan. Jadi macam mana Bibi tak boleh sentiasa bagi duit kan, macam tu tak boleh. Tak boleh tiba-tiba bagi 100 minggu sebulan ni. Tapi yalah, kalau Bibi tanya, Hai Nisa, kalau Bibi tanya tak mohon dengan bagi zakat ke apa ke, ada, setakat boleh dapat RM50 je. RM50 kalau kita nak beli zaman sekarang ni, apa je yang kita boleh dapat? Susu anak berapa kan? Jadi macam benda-benda yang macam ni lah, yang macam kadang-kadang buat Bibi rasa sebab sangat. Sebab Bibi seorang ibu kan, kita ada anak, dan bila kita tengok anak orang yang macam, ya Allah, susahnya dia, macam Bibi boleh bayang lah macam mana kan. Jadi macam mana inisiatif apa yang Bibi boleh buat cara macam ini, supaya sama-sama kita boleh kaya raya, kita dapat bantu ramai orang. Kita boleh jihad ke jalan Allah lah. Bibi sangat-sangat terinspirasi dengan Syekh Muta Abu Hari. Dia punya gaji, dia punya income, separuh memang dia sedekahkan semuanya.
Kalau income dia bilion, kalau 1 bilion, separuh tu memang dia sedekah je. Dia punya gaji tu sikit je. Kalau tengok dia pakai kereta Malaysia je. Jadi sekarang ni kita fikir kita ni hidup tak tentu lagi bila, tak tentu lagi malam ni kita, usia kita ni sampai bila kan. So apa kebaikan yang kita dah buat, yang tu yang Bibi pandang sebenarnya. Jadi sewaktu yang Bibi asyik posting yang nak bantu orang tu, Bibi tak tahu macam mana cara lagi, cara untuk nak war-warkan, nak macam mana cara untuk nak bantu dia orang ni yang susah ni, yang kat luar sana yang perlukan bantuan. Yang kalau bantuan yang memang, yelah maksudnya macam kalau yang orang yang betul-betul susah tu kita nak tahu juga. Macam yang jenis daif sangat tu pun nak tahu juga ada tak kan, siapa-siapa yang you all kenal pun boleh nak, bolehlah you all tulis kat komen bawah ni. Tapi sekarang ni yang mampu, yang boleh nak online kan, yang tak tahu nak buat apa tapi boleh online, telefon, kita boleh orang kata Bibi boleh bantulah, boleh bantu setakat mana yang Bibi mampu, insyaAllah. Sama-sama bangkit, betul-betul bangkit daripada bawah, terus kita naik ke atas, insyaAllah. So Masya Allah, dah tenang-nangis sebab dah malam ni. So insyaAllah Bibi rasa kat situ je lah yang Bibi punya sharing malam ni. InsyaAllah nanti next Bibi akan share bab sihir pula, dan macam mana Bibi handle sihir tu kan. Bibi pernah kena sihir sampai tahap terbaring, sampai tak boleh nak urus diri pun, nak bangun pun tak boleh kan. Dia jalan memang tak boleh, memang sakit badan lah semua. Nanti Bibi akan ceritalah, itu topik sihir pula. So dan Alhamdulillah lah, semua ujian tu memang daripada Allah, baik ke buruk ke dia, semuanya daripada Allah. Allah atur semua, sebab benda-benda tu sebenarnya asbab je, tapi dia punya end of the road at the end of the day, dia akan, sebenarnya hasil dia tu dia nak kita ni jadi somebody lah kita, yang dia nak jadikan kita ni satu diamond. So dia kena bagi tekanan yang lebih. Kadang-kadang kita tengok kan, bila macam Coach Bibi, dia kena macam-macam ujian. Lepas tu baru-baru ni kemarin lah ibu dia meninggal dunia, dan yelah kira macam banyak sangat ujian dia. Bibi yakin dan percaya Allah akan hadirkan satu yang luar biasa untuk dia. Dia memang manusia yang hebat, insan yang hebat, seorang ustaz kan, hadis-hadis semua dia hafal. Masya-Allah, memang Bibi kagum dah sebenarnya kan, orang yang macam ni. Tapi Allah uji dia tu memang sangat-sangat dahsyat ujiannya. Tapi itulah, insya-Allah apa-apa pun senang cerita, baik ke buruk ke semua daripada Allah. Dan kita fikir satu je, Allah hadirkan tu adalah disebabkan benda tu adalah terbaik untuk kita, nak jadikan kita ni satu diamond. Macam itulah senang cerita. Kalau Bibi silap cakap ke, silap bahasa ke, Bibi minta maaf sangat-sangat. So ialah biasalah live ni kan, benda yang spontan kan kita nak sebut kan. Kalau Bibi ada ayat-ayat yang Bibi tersilap cakap, Bibi minta maaf sangat-sangat. Memang kekhilafan diri Bibi sendiri. So apapun daripada dalam hati Bibi ni, memang Bibi nak sharing, Bibi nak ramai orang bangkit sama-sama. Maksudnya kita ni berjamaah sama-sama bangkit jadi luar biasa, insyaAllah. Dan Bibi doakan sahabat-sahabat yang join Bibi malam ni dilimpahi rezeki dari pelbagai sudut, rezeki kesihatan, rezeki kekayaan, rezeki yang berlimpahan daripada langit, daripada bumi, masya-Allah. Dan dihadirkan, dikelilingi dengan insan-insan yang baik, disayangi Allah, yang disayangi Rasulullah. Allahumma amin ya mujib, insya-Allah. Terima kasih semua. Bibi endkan Bibi punya live ni malam ni, dan insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Okay, doakan Bibi juga, Bibi doakan you all
supaya berjaya dalam apa jua yang you all buat kan, yang you all tengah hadap sekarang ni, supaya semuanya lancar, yang terbaik untuk you all insyaAllah. Okay, BBN kan malam ni. Rindu dekat you all semua, Bibi sayang semua sahabat-sahabat Bibi, sahabat-sahabat syurga. Nanti kalau you all masuk syurga dulu, you all cari Bibi tau. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.